Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar normal distribution dan saya akan membuat sedikit intro lah apa itu normal distribution. Okey, kalau sebelum ni kita belajar tentang binomial distribution yang melibatkan data-data discrete. Okey, manakala normal pula ia akan melibatkan data yang continuous. Okey, apa beza antara discrete dan continuous? Kalau discrete, data-data tersebut boleh dikira, countable. Okey, sebagai contohnya bilangan adik-beradik, bilangan buku, bilangan kereta. Okey, itu adalah discrete. Manakala untuk data bersifat continuous pula, dia adalah data yang measurable, boleh diukur. Okey, sebagai contohnya ketinggian, berat badan, bacaan diabetes, bacaan tekanan darah tinggi, masa, semua tu adalah continuous. Okey, apa yang dimaksudkan dengan continuous? Sebagai contoh saya nak ukur ketinggian pelajar-pelajar dalam satu kelas. Pelajar yang paling rendah adalah 145 cm, yang paling tinggi adalah 175 cm. So pelajar-pelajar di dalam kelas ini boleh mempunyai ketinggian yang continuously di dalam range tersebut, iaitu range 145 sehingga 175. Okey, katalah contoh seorang pelajar ni, dia kata ketinggian dia ialah 159 cm. So seorang lagi kawan dia kata, saya pun 159 cm juga, tapi 159.2 cm. Dan seorang lagi ketinggian dia 159.2 juga, tapi 159.23 cm. Okey, jadi apa yang ada di dalam data tersebut adalah continuous. Dia boleh jadi pelbagai ukuran selagi di dalam range yang sama. Okey, saya nak tunjuk contoh perbezaan dalam soalan untuk binomial dan normal. Okey, kita tengok sekarang ni. Okey, ini soalan contoh. It is found that 80% of student of university graduates in a state are employed. Okey, itu untuk soalan A. Soalan A ni dia bercerita tentang graduates. So graduates dia adalah discrete sebab melibatkan number of apa-apa, bilangan orang. Okey, manakala untuk soalan B, in a cross country event participated by 500 students. Okay, kita tengok the time taken. Okay, time taken ni adalah continuous sebab kita mengukur satu nilai yang continuous lah. Masa semua yang boleh diukur. Okey, itu ialah dalam bentuk soalan lah. Kalau kita tengok di dalam bentuk graf pula, kalau normal ni kita buat satu kajian. Bila kita buat satu kajian, kita ambil pengukuran, maka kita akan dapat di dalam satu selang lah. Kalau contoh kat sini 0 sehingga 4. Kalau tadi saya bagi tahu 145 hingga 175. So pelbagai jenis angka akan boleh keluar sebab kita punya range untuk pengukuran adalah berbeza berdasarkan data yang kita ambil. Okey, jadi ini adalah contohnya lah. Kalau kita ambil untuk pelajar pertama, pelajar kedua, dan dia akan jadi satu graf. Dia akan membentuk satu graf yang melengkung, yang curve, yang mana graf ini mempunyai bell shape, berbentuk loceng. Okey, dan di tengah-tengahnya, nilai yang di tengah-tengahnya mestilah mean ataupun dia adalah simetri pada mean. Okey, itu adalah mean dia. Okey, manakala maximum value dia adalah pada mean juga tadi. Area under the graph adalah probability. Okey, keluasan di bawah graf kita mewakilkan kepada probability, dan total area untuk keseluruhan graf ini adalah 1. Probability kan, jumlah probability mestilah 1. So the graph is symmetrical. Okey, ini kita tengok contoh beberapa bentuk graf lah. Dia boleh jadi pelbagai bentuk graf yang curam ataupun yang landai based on data yang kita ambil. Okey, ini antara contoh-contoh normal distribution graph.
Okey, yang seterusnya kita tunjuk perbezaan macam mana kita nak standardize kan. Okey, bila kita mengumpul data kita macam saya sebut tadilah boleh jadi data yang pelbagai berdasarkan kepada pengukuran yang kita ambil. Okey. Sebagai contoh je, saya ambil saya buat kajian tentang ketinggian pelajar dalam satu kelas di Malaysia. Okey, kawan saya buat ketinggian pelajar juga dalam satu kelas tapi dekat Amerika. So kita akan mendapat data yang berbeza, di mana kalau di Malaysia ni mungkin dia orang punya mean adalah pada 165. Okay, itu sebagai contohnya. Tetapi dekat US mungkin dia punya mean adalah 170. Jadi kita akan mendapat data yang berbeza walaupun bidang kajian kita tu sama. Atau mungkin juga kajian kita tu melibatkan tentang ukuran diameter mikroorganisma. So data tu lebihlah berbeza berbanding dengan ketinggian manusia di dalam satu kelas. Okey, disebabkan itu data-data yang ada di seluruh dunia ni mesti distandardkan. Kalau sebelum ini, kalau di dalam yang raw, kita punya raw data, kita jumpa X, iaitu ukuran dia kan, ukuran ketinggian, ukuran diameter, masa. So kita nak tukarkan X tu kepada Z. Kita tak nak dah yang X normally distribute with mean and variance ni. Kita nak tukar kepada Z. Maksudnya paksi X kita tukar kepada Z. Kita buat standardize dengan menggunakan formula. Z ni kita boleh perolehi daripada formula X tolak dengan mean per dengan standard deviation. So dia akan menghasilkan graf yang sama, yang lebih kurang sama juga. Dan Z ni akan bertukar. Dia punya notation tu akan bertukar, iaitu Z normally distribute with mean 0 and variance 1. Macam mana boleh dapat mean 0? Mean 0 ni ialah apabila kita cuba tengok kat sini. Katalah saya ambil dulu ukuran di sini adalah 159. Mean dia adalah 154 dan standard deviation diberi adalah 5. Biasa dia tak akan bagi standard dalam soalan, dia akan bagi standard deviation, tapi kadang-kadang soalan akan bagi dalam bentuk variance. So mungkin dia bagi variance adalah 25. So kita tukar dulu kepada standard deviation, sebab di dalam pengiraan untuk dapatkan Z mestilah kita gunakan standard deviation. So kalau di titik 159 ini, di dalam Z apa dia akan jadi? Mari kita kira. Jadi untuk Z ketika 159, kita akan dapat 159 tolak dengan mean 154 per dengan standard deviation dia iaitu 5. Maka Z kita di sini adalah 1. Dia graf ni boleh panjang lagi, boleh panjang, tapi dia tak akan sentuh lah paksi X panjang. 1 ni bukan bermakna, 1 yang saya dapat ni bukan bermakna ini adalah nilai yang terakhir. Tidak semestinya. Dan macam mana boleh dapatkan mean kosong? Kalau kita nak tahu mean dia, kita boleh tengok mean yang di dalam bentuk Z-score ni ialah 154 tolak dengan dirinya sendiri 154 per 5. So kita akan dapat kosong kat sini. Jadi bila kita dapat macam ni, maka kita akan tahu bahawasanya mean ketika Z-score adalah kosong. Bila mean adalah kosong, apa-apa sahaja nilai yang berada di sebelah kiri, katalah kat sini saya ambil nilai dia ialah 149. 149 di sebelah kiri. Jadi kalau kita nak dapatkan Z-score untuk 149 tu ialah 149 tolak dengan 154 per 5. So kita akan dapat negatif 55, iaitu negatif 1. So ini adalah negatif 1. Itu adalah pertukarannya lah. Macam mana kaedah kita nak tukar daripada normal graph ke normal score, normal distribution biasa kepada standard normal distribution.
Kenapa? Kenapa kita kena tukar? Sebab nanti kita nak dapatkan probability, probability iaitu area under the curve, dan ia tidak boleh dikira dengan menggunakan X. Kita hanya boleh kira menggunakan Z, iaitu nilai yang telah distandardkan. Kalau nak guna X, kalau kita nak guna X, kita kena keluarkan berjuta-juta, beratus ribu tabel yang melibatkan setiap satu data tu. Susahlah. Jadi semua kena standardize supaya table yang kita nak guna tu kita hanya guna satu table je. Nanti saya tunjuk macam mana bentuk tablenya. Dalam slide ini telah disediakan oleh arwah Cikgu Nurani Hashim, Guru Cemerlang Matematik MRSM. Marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah. Sekian sahaja untuk perkenalan, untuk introduction pada kali ini. Kita akan teruskan lagi dengan video yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.